Subuh, anjuran surah An-Nur fasa 3A Bandar Seremban Selatan. Kita meneruskan kajian ilmu kita insya-Allah, yang mana kita nak melihat sudut pandang kehidupan bersandarkan Al-Quranul Karim. Jadi sedang jemaah yang mulakan Allah SWT, alhamdulillah, bila kata tentang kehidupan ini, maka tidak lain tidak bukan ia mempunyai satu perspektif yang sangat luas, kehidupan. Dia ada perbezaan tentang hidup dan kehidupan. Dia ada perbezaan hidup dan kehidupan. Kalau kata hidup, hidup hanya satu perkara yang tidak meluas, yang tidak melibatkan aktiviti hidup. Dia sekadar hidup. Kata Buya Hamka, hidup, kalau sekadar hidup, ke di hutan pun hidup. Dia, nampak? Kalau manusia ni, dia sekadar memikirkan hidup, maka ke kat hutan pun hidup. Tapi manusia ni bukan sekadar memikirkan hidup, tetapi membina kehidupan. Kehidupan yang mana yang nak dibina? Kehidupan yang mana yang nak kita tumpukan? Disebut kehidupan bermaksud ada pelbagai perkara ataupun aktiviti, perbuatan-perbuatan yang mesti dilakukan di dalam kehidupan. Itu nama kehidupan. Contoh, hidup berumah tangga. Kalau hidup sekadar nak berumah tangga, kalau hidup sekadar nak berkahwin, maka itu dikaitkan dengan Buya Hamka tadi. Kalau hidup sekadar nak kahwin, kera pun ada pasangan jantan dan betina. Kalau nak sekadar kahwin pasangan. Tapi hidup ini, hidup berumah tangga, dia mesti ada kehidupan berumah tangga. Kehidupan berumah tangga. Hidup sebagai kerjaya, hidup nak kerja. Maka sekadar nak hidup, saya kerja ni ustaz, sekadar nak hidup. Maka kalau sekadar nak hidup, dia hanya akan tumpu pada satu angle saja. Yang ini untuk diri dia saja. Itu pun kalau lepas. Tapi dia nakkan membina kehidupan. Kehidupan dalam melakukan setiap perkara. Kehidupan. Maka dalam kehidupan itulah dibangunkan perbuatan ataupun tuntutan-tuntutan. Yang mana kalau kita rujuk kepada surah Al-Qasas ayat 77. Disebut kehidupan, ustaz, bagaimana kita nak melengkapkan kehidupan ni? Hidup, ya ada hidup dah. Hidup. Kerja, nak berniaga boleh ustaz, nak hidup. Maka kalau sekadar hidup tak cukup. Sebab hidup ni satu angle saja. Hidup saja. Bolehlah nak hidup. Tapi kita kena membina kehidupan. Maka inilah tuntutan. Kalau kita rujuk dalam surah Al-Qasas ayat 77. Al-Qasas ayat 77. Wabtaghi fima ataka Allahu ad-daral akhirah. وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغ الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة. Sudah jemaah yang muliakan Allah Ta'ala, surah Al-Qasas ayat 77 ini kita boleh jadikan panduan yang tepat. Panduan yang orang kata apa, dalam kita nak membincangkan kehidupan. Hidup ni habis, titik. Kita tak nak membincangkan hidup. Hidup ni satu aktiviti dan ia terhad, sempit. Kalau hidup, maka kalau hidup dia hanya sekadar ada suami ada isteri, dah hidup. Ada kerja, balik pagi, pergi pagi, balik petang. Pergi pagi, balik petang. Itu. Tapi bila sebut tentang kehidupan, maka di sinilah kita melihat apa lagi sebenarnya yang menyebabkan perjalanan hidup kita ini tidak sekadar hidup. Maka di situ Allah SWT menyatakan dalam surah Al-Qasas 77. Dan tuntutlah dengan harta kekayaan yang telah dikurniakan Allah kepadamu akan pahala dan kebahagiaan hari akhirat.
wabtaghi fima ataakallahu ad-daral akhirah. Dan tuntutlah dengan harta kekayaan yang dikurniakan. Nampak? Yang dikurniakan. Bukan yang diusahakan semata-mata tadi kita. Semua yang kita dapat hari ini atas dunia ini bukan sekadar untuk hidup, tetapi untuk kehidupan. Kehidupan yang mana pula tu sidang jemaah yang mulia Allah Ta'ala? Kehidupan mana yang nak disuruh itu? Kehidupan akhirat. Di sinilah tanda orang beriman. Orang beriman ini dia akan bercerita tentang hari akhirat, yaumul akhirah. Man amana billahi wal yaumil akhir. Dia tak ada man amana billahi wal yaumid dunya. Dunia tak ada. Dia tak cerita tentang orang beriman ni, dia tak ada pergi kepada dunia. Orang beriman ni ciri dia yaumul akhirah, kehidupan akhirat. Dia tak panggil hidup akhirat, dia panggil kehidupan akhirat. Hidup akhirat, hidup di dunia ada kehidupan. Sebab kehidupan ni melibatkan pelbagai perkara yang nak dibuat. Apa dia? Tuntutlah harta kekayaan yang dikurniakan. Harta kekayaan bermakna setiap perbuatan yang kita ada kat atas muka bumi yang membuahkan hasilan-hasilan yang Allah kurniakan dalam bentuk rupa harta. Yang mana harta ini seringkali disalah ertikan. Yang mana harta itulah menjadi fitnah utama kehidupan. Harta itulah yang menjadi penyebab kepada banyak perkara-perkara kerosakan tanpa kalau dibimbing dengan baik. Maka di sini Allah kata apa? Kehidupan yang kurniaan, kebahagiaan. Carilah kehidupan yang membawa kepada kebahagiaan. Kebahagiaan mana? Itulah kebahagiaan hari akhirat. Okay, di sini ayat ni kalau kita lihat, sidang jemaah yang mulia Allah Ta'ala, apa yang dikurniakan Allah pada kita di dunia bukan untuk hidup di dunia. Apa yang Allah kurniakan kita hidup di dunia adalah untuk kebahagiaan di akhirat. Titik. Allah kurniakan apa di dunia untuk kehidupan di akhirat. Dan kehidupan apa? Apa yang dicari? Kebahagiaan. Allah suruh cari kebahagiaan akhirat. Di sini jelas. Maksudnya apa? Mencari kebahagiaan dunia ni sebenarnya tak wujud. Kebahagiaan di dunia tidak wujud, jemaah sekalian. Yang wujud hanyalah kebahagiaan akhirat. Kebahagiaan akhirat sebenarnya yang wujud. Dunia ni tak ada kebahagiaan. Ni kita faham. Dunia ni ada kebahagiaan ke? Tak ada. Habis tu Ustaz, yang duk happy-happy senyum tu, itu keseronokan. Seronok ada kat dunia, bahagia tak ada. Bahagia ni di jiwa, seronok itu pada benda. Kan? Ramai orang nak mencari kebahagiaan di dunia, sedangkan suruhan Allah suruh cari kebahagiaan di akhirat sana. Keseronokan, ya, banyak keseronokan di dunia. Tetapi keseronokan itu, keseronokan apa? وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ. Mata' segala perhiasan di dunia ini, mata'ul ghurur, gharar, tidak benar, tipu. Jadi makna kata benda yang membawa pada keseronokan di dunia itu tipu daya, tipu. Jangan cari seronok kat dunia. Kehidupan kita bukan nak seronok kat sini. Sebab dia tipu dah. Habis tu Ustaz, takkan nak bersedih? Tidak bersedih. Allah kata jangan bersedih. La tahzan, la takhaf, la tahzan. Tapi bagaimana kita, orang kata apa, kalau tak nak tertipu dengan keseronokan dunia, maka kita kena upgrade lifestyle kita. Kita kena upgrade kehidupan kita, jemaah yang dimuliakan Allah Ta'ala, kepada kebahagiaan di akhirat. Kita kena cari kebahagiaan di akhirat. Walaupun akhirat itu tidak lagi nampak depan mata kita, tetapi dia ada di jiwa kita. Akhirat itu adalah tanda aras iman seseorang itu. Maka apa yang dikaitkan di sini adalah daripada harta yang Allah kurniakan kepada kita. Perik jerih di dunia ini, kalau kita nak bahagia, nak dapat bahagia yang abadi itu adalah cari tuntutan akhirat. Sebab Allah kata apa?
wabtaghi fima ataqallahu daral akhirah. Nah, ini ayatnya yang utamanya itu, kepalanya. Kejarlah kamu. Wabtaghi, kejarlah. Dan tuntutannya adalah kejarlah, tuntutlah. Maka di sini kita dah nampak dah. Kehidupan aku sebenarnya adalah untuk mencari kebahagiaan akhirat. Dengan apa segala kurniaan yang ada. Di sini Allah nyatakan harta. Sebab ini yang banyak masa kita habis. Sebab apa? Nak cari harta. Masa kita banyak sebenarnya untuk cari harta. Wallahi jemaah sekalian. Orang bekerja pagi, balik malam tu harta punya cerita lah tu. Ini hari elok-elok kadang-kadang dah. Orang kata apa? Orang perempuan contoh kan, dia tak ada, patutnya suami, tapi dia sebab harta punya pasal, dah dua-dua kena cari. Kenapa tidak? Dua-dua kena buat kerja. Masa kita banyak habis kat atas. Maka di sini, satu tuntutan, harta yang kamu habis banyak masa tu, yang kamu habiskan banyak masa dapat harta tu, Allah kata apa? Convert jadi bahagia akhirat. Convert. Darul akhirah. Ini lagi orang cukup takut bila tak ada duit di dunia. Wallahi jemaah sekalian, duit ini, harta ni, dia sebenarnya di dunia pun tak berguna pun. Kat dunia pun kadang duit pun no value, kadang tu tak ada nilai. Kita beli benda, contoh harga 100. Kita beli harga 100. Tengok-tengok tak seperti mana yang kita nak, contoh. Tak semudah itu nak dapat dengan nilai, dengan harga yang kita ada. Dia price and value. Dua perkara berbeza. Kita nakkan nilai sesuatu perkara dengan harga yang kita ada, takkan setimpal. Contoh kita bayar, contohlah macam mana pun, kita nak dapatkan nilai yang mana yang kita nak, kita takkan dapat. Contoh harga diri, nilai harga diri, ataupun nak menilai, nak award diri, kita takkan dapat pun. Jadi mana dunia ni dengan duit pun tidak boleh dikaitkan dengan apa nilai yang kita nak. Jadi apa kegunaan duit di dunia ni jemaah sekalian? Ada tak rujukan dalam Al-Quran kegunaan duit di dunia apa? Ada, dalam surah Qasas ini Allah nyatakan. Apa kata Allah? Wala tansa nasibaka minad dunya, wala tansa nasibaka minad dunya, dan janganlah engkau melupakan bahagianmu, iaitu apa? Dalam kurungan, keperluan dan bekalanmu. Habis cerita. Duit di dunia Allah dah ajar adalah untuk keperluan fakat, cukup keperluan dan bekalan kita. Bahagian, Allah kata bahagian, bukan nak bahagia. Duit untuk bahagian di dunia, bukan untuk bahagia kita. Jadi bahagian duit itu gunakan untuk di dunia, untuk mendapat bahagia di sana. Kita gunakan bahagian duit yang Allah dah bagi untuk bayar kereta. Bayar kereta, kita bayar. Bayar rumah, kita bayar. Bayar segala keperluan, kita bayar. Tapi itu untuk bahagian di dunia. Namun di sebalik bahagian itu, yang utama kita nak bahagia. Bahagia dan bahagian, dua perkara berbeza. Jadi dia sekadar bahagian saja. Jadi kita tak perlu nak kata tidak membesarkan isu duit ini sebagai main content dalam hidup kita. Jangan terikut-ikut dengan cara orang yang menjadikan duit sebagai perbincangan utama. Dia hanya bahagian, one piece of, part of. Dia bukannya menjadi matlamat, dia jadi alat. Bahagia hasil daripada bahagian itu. Dah bahagian dia, okey. Kita dapat 100,000. 100,000 tu kita gunakan bahagian di dunia untuk bahagia di sana. Jadi bahagian apa yang kita nak gunakan di dunia ini? Bahagian keperluan, bukan kemahuan. Selagi mana duit itu digunakan untuk keperluan dan segala tanggungan yang mana Allah kata apa? Keperluan dan bekalanmu dari dunia, maka selamatlah kita. Kita tidak jadi kemahuan. Sebab tu
Bila sebut tentang duit, jangan letakkan kemahuan. Duit keperluan. Segala apa yang ada di dunia ini, kalau tengok di sini, wala tansa nasibaka minad dunia. Nasib segala keperluan dunia. Jadi letak kata kunci di situ, dunia itu keperluan. Habis. Jadi bila kita nak buat sesuatu perkara kat dunia, maka perkara soalan yang pertama akan tanya, perlu atau tidak. Apatah lagi keperluan kita itu mesti diselaraskan dengan akhirat. Adakah ini membantu bahagia aku di akhirat? Adakah keperluan yang aku tambah ini membantu kebahagiaan di akhirat? Okay, kalau tiada apa-apa keperluan yang membantu kebahagiaan di akhirat, maka tidak perlu pun. Kalau ianya membantu kita untuk dapat bahagia di akhirat, maka itu menjadi satu perkara yang kita kena tumpukan. Contoh, keperluan untuk menafkahi keluarga. Itu menjadi keperluan utama, malah dia bila kita kaitkan dengan kebahagiaan akhirat, dia menjadi kewajipan pula. Oh, kewajipan ni. Maka kewajipan itu kita kena utamakan. Maka keperluan dunia ini sudah ada tingkatan kewajipan. Kerana ia melibatkan hukum hakam. Dia melibatkan dosa pahala. Dia dah jadi kewajipan. Perlu tak tambah lagi? Oh, tak ada keperluan. Sebab nanti kan dia mengganggu kebahagiaan aku di sana. Elok-eloklah aku dah elok rumah macam ni. Elok-eloklah kereta ada 2. Oh, tak ada keperluan nak tambah 3, 4. Tak ada. Sama juga dengan tambah isteri. Sama. Tambah isteri pun ada keperluan tidak? Kalau tak ada keperluan, tak payahlah. Dia tak ada. Dia bukannya kemahuan. Dia keperluan. Jangan letakkan kemahuan. Kalau kemahuan, dia tidak akan dapat kebahagiaan. Dunia apabila digunakan untuk kemahuan, maka dia tidak akan bertemu kebahagiaan. Dia akan bertemu dengan kekecewaan. Dunia, taraf dunia ni keperluan saja. Dia tidak akan naik. Siapa yang naikkan kedudukan dunia menjadi kemahuan tanpa ilmu ini, maka dunia akan menghancurkan hidup kita. Jadi kita nampak keperluan. Perlu tidak? Perlu tidak? Soalan dunia ni perlu tidak? Tapi kalau soalan akhirat, dia menjadi keutamaan. Dan dia menjadi kemahuan. Bila sebut tentang akhirat, keutamaan, kemahuan. Ada juga ustazah yang kata macam mesti kena ada harta untuk motivasi diri. Cik Nah, saya ada dengar tu ustazah tu kata. Soalan, berkata begitu ada tak sebut keperluan? Untuk motivasi diri tu keperluan ke? Kadang-kadang kita berkata kan, kita boleh digest balik. Adakah keperluan untuk motivasi diri? Hina sangat ke perempuan ni? Cara explain pasal perempuan pun tak betul. Hina sangat ke perempuan sampai nak kena ada harta baru ada nilai diri? Rendah sangat ke orang perempuan ni? Kadang-kadang bukan kata apa, bab duit ni dia tak kira siapa pun. Kalau dia tak ada kefahaman yang benar, tergelincir juga dia. Mencari apa pada diri itu orang perempuan? Nak bagi motivasi diri. Perlu ke bagi motivasi diri? Dengan ada duit nak memotivasikan diri, perlu ke? Itu soalan tu kau tanya. Sampai tahap macam tu sekali punya lemahnya aku. Sedangkan duit ini manusia yang buat. Tiba-tiba manusia nak kena cari duit untuk motivasikan diri. Lemahnya manusia ini. Kalaulah dia pergi kepada perbahasan itu. Ini satu perkara yang tidak benar. Jangan kempen benda yang bersalahan dengan tuntutan agama. Agama tak tuntut pun nak motivasi-motivasi dengan harta ni. Allah suruh buat kebaikan. Tengok, kalau tak ada harta, kalau kita tak ada harta, apa kata Allah? Ada ayat bawah dia ada. Ayat bawah kata Allah apa? Wala tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Katanya sedia payung sebelum hujan. Payung apa nak sediakan? Bila ditinggalkan nanti supaya kita ada duit sendiri. Bila suami buat curang ada duit sendiri. Adakah itu tuntutan agama? Adakah itu yang disuruh oleh agama? Ataupun itu hanya keadaan dunia? Kadang-kadang kita ni kena clear. Saranan itu saranan agama ke saranan dunia? Agama suruh buat begitu ke? Adakah perlu ada duit sendiri untuk apa-apa jadi? Kerana suami nanti curang? Adakah itu? Bukankah lebih baik membetulkan hubungan itu
Rumah tangga itu perlu diperbaiki. Bukan suruh buat persiapan lagi. Oh, ni kena ada duit sendiri ni apa-apa nanti. At least kita ada something. Kalau suami buat perang, kita kena sibukkan diri. Dengan apa? Dengan duit. Ini satu benda yang batil. Keliru. Simpanan perlu ke simpanan? Ke mahu simpan ke perlu simpan? Adakah dia membantu kebahagiaan akhirat? Ingat, apa-apa keputusan, any decision, apa-apa pun keputusan, pastikan dia membantu tak kebahagiaan kita. Adakah dia menambah kebahagiaan kita di akhirat? Sebab ingat, kita berpandu dengan Al-Quran dan Sunnah. Kalau buka pada hadis Nabi apa? Abshiru wa amilu wa ma yasurukum. Betul tak? Gembiralah dengan dan berharaplah dengan apa ma yasurukum. Fa wallah mal faqra. Aku tidak takutkan kefakiran alaikum, atas kamu. Apa yang Nabi takutkan apabila dibentangkan dunia kepada kamu. Nampak tak? Bertentang dengan Nabi kata. Bertentang. Sangat bertentang. Nampak? Patut bagilah tip untuk merapatkan rumah tangga. Kenapa jadinya perkara-perkara begitu? Kan? Bukan makin nak suruh split dua. Patutnya rujuk, cari jalan. Macam mana nak kembali bertaut kembali. Ini jadi perkara yang merosakkan perbahasan kita. Apa-apa pun decision kita, jemaah sekalian, adakah yang membantu kebahagiaan akhirat? Itu saja. Nak tambah duit? Nak tambah duit? Adakah dia membantu kebahagiaan kita? Adakah kebahagiaan akhirat itu bertambah dengan duit? Ataupun bertambah dengan amalan baik? Amalan baik itu selaras tidak, selari tidak. Itu kena buat. Begitu. Jadi, sebab itu mana-mana yang kita melihat perjalanan kehidupan akhirat, maka dia tahu kedudukan apa yang nak diutamakan. Kedudukan yang nak diutamakan. Nampak? Jadi makna kata di sini, kalau kita lihat kebahagiaan akhirat itu menjadi keutamaan, sambil ataupun pada masa sama keperluan dunia tidak dilupakan. Jadi keperluan itu tetap begini. Kebahagiaan itu berada di atas. Apa-apa keperluan yang nak ditambah di sini, pastikan tidak override. Sekarang ni bila cerita pasal tadi, dia telah menjadikan keperluan dunia ni sudah kemahuan. Dia dah naikkan. Dia dah naikkan level dunia kat sini. Kebahagiaan akhirat tak ada cerita. Dia tak ada cerita pun kebahagiaan akhirat. Sebut cerita tentang keadaan, situasi kena ada duit. Habis. Dia tak seimbang pun Rabi' atau Adawiyah. Dia takkan jadi macam ni. Takkan. Dia kena macam ni. Kebahagiaan, keperluan ni dia akan berada di bawah. Kewajipan tetap berada di atas. Dia tidak sebelah. Kewajipan mengatasi keperluan. Kebahagiaan akhirat itu kewajipan. Takkan pernahnya sama. Sebab keperluan sentiasa akan melihat kewajipan. Kewajipan itu akan lebih tinggi daripada keperluan. Wajib ke ada duit? Tak ada. Tak ada lah. Perlu tak ada duit? Perlu. Wajib tidak. Kena faham. Maka kewajipan untuk mendapat kebahagiaan itu menjadi keutamaan. Aku wajib mendapat kebahagiaan akhirat. Dengan cara apa? Dengan kurniaan apa yang Allah kurniakan atas keperluan dunia ni. Allah jadikan dunia ni keperluan kita. Untuk mendapatkan kebahagiaan akhirat, itu yang utama. Kemudian keperluan-keperluan kita di dunia. 1, 2, 3, 4, 5, nak apa keperluan kita. Malah keperluan ni boleh dikurangkan satu persatu. Berlaku COVID. Cuba lihat. Tak tahulah sekarang ni orang dah ingat balik ke tidak. Contoh dalam bab kahwin lah. Kahwin. Orang buat kenduri pasca COVID. Dulu PKP. Perlu ke besar-besar?
Sampai sewa kemah beria-ria. Perlu ke sampai berhias berabi-rabi? Tidak kan? Covid dah mengajar kita di mana keperluan dan kemahuan. Biasanya dunia ni dibawa dengan kemahuan. Mahu besar, mahu orang tahu. Yelah ni sekali-sekala ustaz. Tapi sekali-sekala tu dia letak pada kemahuan. Bila letak kemahuan, walaupun sekali-sekala, tapi dia punya subjek dia dah salah. Kemahuan, habis. Nampak? Jadi makna kata apa? Tak ada keperluan. Nak buat besar-besar, nak beria-ria. Selesai yang wajib, buat yang sunat. Ingat, dalam kehidupan ni, bila letak akhirat, dia pergi wajib sunat. Ni dapat sunat, dapat pahala tak? Sunat lah ni. Sebab keperluan belum lagi. Keperluan belum lagi cerita buat dosa pahala, dia keperlu. Bila dia mencapai tahap keperluan, kemudian tengok pada kegunaan akhirat pula. Mungkin kita kata perlu ada duit. Ya lah Ustaz, kokok susah ke apa ke akan datang. Nampak? Dia perlu ada duit. Okey, katalah dia define perlu ada duit. Okey? Yelah kokok nanti kan isteri suami curang ke apa ke. Nampak? Dia letakkan duit tu satu keperluan dia. Tetapi dengan sangkaan masa depan yang buruk, maka dia tak jadi keperluan dah. Dia akan jadi kemahuan silap bulan mengundang dosa. Dia kata perlu ada duit simpanan hari tua, menjamin masa akan datang. Dia letakkan duit sebagai jaminan masa depan tanpa ada tujuan yang khusus. Dia punya tujuan apa? Untuk menjamin kehidupan masa akan datang. Ini ada dalam Quran perbahasan tentang barang siapa yang menjadikan duit dia itu sebagai jaminan masa akan datang. Wa'addadah, dia membilang-bilang. Membilang-bilang duit ini demi menjamin masa akan datang, itu kecelakaan besar bagi orang itu. Nampak? Jadi salah juga habis. Jadi makna kata apa? Kebahagiaan akhirat itu dicapai dengan segala kurniaan Allah Ta'ala di dunia dalam rupa bentuk harta digunakan untuk mendapat kebahagiaan, dan segala kebaikan di dunia sesama insan itu maka mendapat kebaikan, kebahagiaan akhirat. Allah kata apa? Allah kata wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Buat baiklah dengan manusia. Buat baiklah dengan manusia sebagaimana Allah berbuat baik dengan kamu. Nampak? Tanda aras berbuat baik pun dah kena betulkan. Kadang-kadang contoh, berbalik pada suami isteri tadi. Kita buat baik dengan suami sebab ada suami. Bukan sebab Allah baik dengan kita. Kita buat baik dengan isteri sebab ada isteri. Bukan sebab Allah baik dengan kita. Sedangkan Allah cukup baik dengan kita dengan mengurniakan suami. Ingat senang nak dapat suami? Senang ni Ustaz. Sekali petik 10 yang datang tahu. Amboi-amboi. Mentang-mentang lah. Nampak? Yang lelaki pula, ingat senang ke? Tak okey dengan isteri yang pertama, duk rintip nak cari yang kedua, ketiga, keempat. Konon-konon boleh override. Tak boleh, tak semudah itu. Tak semudah itu kita mencari kebahagiaan yang kita duk nampak pada dunia. Itu pun dah salah dah. Jadi buatlah baik. Kerana Allah buat baik dengan kita, buat Allah bagi isteri. Kan senang nak dapat isteri yang boleh duduk dengan kita, boleh dengan dengar apa kelemahan kita. Itu isteri. Dan bagi anak pula, buat baik dengan anak sebab Allah bagi anak, bukan sebab ada anak. Kan? Yang anak pula buat baik dengan mak sebab ada mak, bukan senang nak ada mak. Jadi Allah pun baik kurniakan kita satu sifat perasaan yang Allahu Akbar. Nampak? Nak tengok. Nampak? Nak tengok tu, timbal balik tu. Timbal balik tu kadang-kadang kita lupa. Kita buat baik ni untuk kebahagiaan akhirat. Kerana apa? Kerana Allah dah berbaik, buat baik dengan kita. Begitu banyak. Allah buat baik. Ni Allah kata, wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Kadang-kadang orang berkira nak buat baik, takut dia teraniaya. Itu sebab dia tengok baik pada orang. Tapi kalau buat baik ni, buat baik ni, dia kena tengok apa yang Allah dah buat atas dia. Bila Allah dah buat apa atas dia, dia takkan berkira-kira buat atas orang. Ini cara dia jemaah sekalian. Mendapat kebahagiaan akhirat, itu adalah berbuat baik sesama manusia dengan melihat kebaikan yang Allah berikan pada dia. Itu akan dapat kebahagiaan.
Ini yang dapat kebahagiaan. Sebab hari ni orang buat baik sebab yelah dia dah buat baik dengan kita, kita kenalah buat baik dengan dia. Nampak? Ini satu kesilapan dalam stigma kehidupan yang kita nak tengok kepada akhirat. Kita kena tengok anugerah Allah pada kita. Allah anugerahkan pada kita apa? Begitu banyak kebaikan dalam rupa bentuk kehidupan. Hidup sajalah satu kebaikan yang besar. Kita tak boleh dahlah makan modal banyak. Tak boleh nak bayar apa modal yang kita makan. Tak terbayar jemaah sekalian. Tak terbayar. Bila tak terbayar, buat baik je lah. Jangan ceritalah hal orang. Sebab tak ada kena-mena hidup kita dengan orang. Hidup kita dengan bagaimana nak settlekan balik dengan Allah. Bila kita buat baik kerana Allah tapi kena sindir macam mana Ustaz, itu masih lihat pada orang. Kan kita kata, ada tak orang bekerja, postman, hantar barang kena sindir dengan tukang ni. Perasan lah tu jadi postman lah tu. Yalah kerja Lazada, contoh Grab. Kita beli dia. Ada tak kisah? Ada tak ada kisah bila kita orang hantar barang, tukang menerima barang perli. Ni ada niat lah tu nak hantar barang, nak gaji lah tu. Nak gaji lah tu. Kita pun cakap, memanglah saya kerja ni nak gaji. Kalau orang perli kita nak buat baik tu, nak perhatian Allah tu, nak tunjukkan baik depan Allah lah tu, betul lah. Memanglah kita buat baik sebab nak tengok, supaya Allah boleh nampak kita dah buat baik. Yang jadi masalahnya kita buat baik sebab nak tunjuk kat orang. Kalau dah orang nak nampak, ala kulihal, orang ada mata, dia tengok lah. Tengok dia tergantung pada keadaan dia. Kalau dia tengok tu dengan pandangan hati yang busuk, maka dia busukkanlah perbuatan kita. Kalau dia tengok dengan pandangan hati yang baik, maka dia baikkanlah perbuatan kita. Macam contoh pegang tasbih. Kita pegang tasbih. Orang yang hatinya okey, bila dia tengok orang pegang tasbih, automatik dia nak bertasbih. Automatik. Dia tengok Allah. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Bukan kata tengok orang bertasbih, apa ni? Riak dia ni. Itu dia yang riak. Orang melihat kebaikan orang, patut kita nak berbuat baik. Sama lah. Melihat orang buat baik, kita nak buat baik. Bukan melihat orang baik, kita review dia. Bukan, malah lebih parah, cari pula silap dia dulu. Dia ni dulu bukan macam ni. Dia ni banyak salah dia ni dulu ni. Ya, aku kenal dia ni dulu ni. Tak, sekarang ni, dulu dia buruk, sekarang dia baik. Bukankah itu tuntutan agama? Bukankah agama suruh jadi baik? Betul tidak? Yang kau tengok yang dulu dia buruk tu kenapa? Memanglah dia dulu buruk, sekarang jadi baik. Yang masalahnya, dulu baik jadi buruk. Patutnya begitu. Dulu pakai tudung, tiba tak pakai tudung. Itu masalah. Dulu dia pakai tudung, sekarang dia tak pakai. Apa masalah dia ni? Panggil. Patut orang macam tu yang kita tengok-tengok. Kita panggil, dulu kau elok dah, sekarang kau jadi buruk sekarang ni. Orang dah jadi baik, biarlah. Tak, orang berduit tak mahu kita nak tengok macam mana Ustaz. Jangan tengok orang. Tu cerita dia. Pengajian kita ni jangan tengok orang. Orang tengok kita tak apa. Jangan tengok orang. Bukan soalan pun salah dah. Macam mana tengok orang yang tak memberi? Jangan tengok orang. Habis tu, tengok amalan kita. Kita memberi ke tidak? Dah. Pengajian kita ini, Islam tak mengajar tengok orang. Wallahi jemaah sekalian, ni mana punya pengajian kata Islam suruh tengok orang. Cuba gitu. Orang makin berilmu, satu kelebihan bagi seorang itu berinya ilmu, dia tak akan tengok orang. Dia akan tengok diri dia. Dia turn balik kat diri dia. Sebabnya akan ditanya tentang diri dia, bukan tentang orang. Dah kenapa sibuk tentang orang? Itu soalan dia. Kenapa sibuk dengan perubahan orang? Dulu dia jahat. Dia ni. Kenapa? Macam saya kata semalam lah. Duk sibuk dengan hati orang, lupa hati sendiri. Yang ditanya nanti hati dia. Dia tak buat persiapan tentang hati dia. Nampak tak? Dia duk sibuk, duk tengok hati orang, yang mana memang tak boleh tengok pun. Dan malah kita takut perbuatan orang. Takutnya dia buat dosa, dia panik dengan dosa orang. Wallahi jemaah sekalian, dosa orang tidak memberi bekas pada kita.
yang memberi bekas dosa kita pada orang. Nampak? Sebab tu orang berilmu, dia takkan berkata batal orang. Dan dia takkan mengata orang. Sebab itu mengumpat, memfitnah. Dia takkan buat kerja macam tu. Makin dia berilmu, makin dia akan berbicara tentang kebenaran akhirat. Hari ini, hari yang mana penuh dengan fitnah. Yang mana fitnah sedang bermaharajalela. Fitnah apa? Fitnah untuk melihat yang batil, bukan melihat yang benar. Yang benarnya akan dihisap diri kita. Yang akan hisaplah di kita. Jadi makna kata, jadi sebenarnya mah yang mulakan Allah SWT. Ini satu perkara yang batil. Orang berilmu takkan sibuk dengan itu. Wa imma, orang yang punya Allah beri kelebihan. Memang ada mursyid-mursyid yang Allah beri kelebihan. Untuk tahu, Allah bagi hijab. Buka. Kita duduk dengan orang yang Allah pilih ni. Hati kita rasa, ya Allah, kita risau kan. Sebenarnya dia tahu. Tapi dia takkan bagi tahu pun. Dia takkan bagi tahu pun. Malah dia teruskan mengajar, dia teruskan memberi bimbingan, dia teruskan memberikan panduan-panduan untuk orang yang dia tahu salah itu perbetulkan. Ramai orang dia melihat apa kesan dosa orang, ustaz, apa perbuatan jahat orang, ustaz. Islam ni, iman ni, Allah Ta'ala maha kaya. Maha kaya. Sampai tahap orang yang menganiaya kita pun, Allah kata mustajab doa orang teraniaya. Allah sangat menjaga orang yang teraniaya. Allah sangat menjaga orang yang berbuat baik. Allah sangat menjaga hamba-hambanya yang taat kepada Allah. Maka di saat orang buat jahat kepada kita, kejahatan dia sebenarnya tidak memberi apa-apa pun pada kita. Tinggal lagi keadaan dunia kita saja terkesan. Malah keadaan akhirat kita, kebahagiaan kita itu semakin tinggi nilainya kalau kita melihat. Sebabnya akan ditanya, itu adalah dosa kita pada orang, bukan dosa orang pada kita. Allah takkan tanya kejahatan suami pada kita. Allah tanya apa kita buat pada suami. Itu je. Kita boleh jawab, lepas. Tak boleh jawab, ke dalam. Maka berhati-hati. Sebab tu berbalik kepada wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Berbuatlah baik kepada orang lain. Ada Allah kata sebagaimana orang lain berbuat baik kepada kamu? Tidak. Wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Pegang ayat ni jemaah sekalian. Berbuat baiklah kepada orang lain kerana Allah sebagaimana Allah berbuat baik kepada kamu. Melainkan kalau kita tak rasa Allah buat baik kita. Itu parah. Ustaz, jika kita berdepan dengan orang yang suka cari salah kita, kita kena elak dari jumpa dia ke atau hadap ke? Sebab hati kita berkata-kata juga. Hasya Harun. Selagi mana ada kebaikan, selagi itulah ada keburukan. Di mana kita nak mengelaknya? Kata guru saya, setiap buah serang, jangan dielak. Ambillah serangan itu. Sambutlah serangan itu. Dengan menetapkan diri dalam kebaikan. Orang ni Puan Aisyah, macam saya cakap tadi, kalau orang tu punya hati yang baik, dia akan tengok kebaikan. Mudah je. Kalau cara dia melihat pun dah salah, maka pedulikanlah. Cara tengok, kalau betul dia nak perbetulkan kita, sudah pasti dia akan melihat apa kebaikan yang ada pada kita dan bantu kita untuk jadi baik. Bukan melihat keburukan, kita dah elok jadi baik, malah memburukkan lagi kita. Itu bukan baik itu. Itu bukan baik. Jadi kita kuatkan saja keyakinan kita untuk berbuat baik. Kerana Allah buat baik dengan kita. Apa benda yang Allah buat baik dengan kita? Kerana Allah dah baik dengan kita. Kalau Allah Ta'ala tak bagi kita kebaikan, tak Allah benarkan kita buat baik, kita tetap dengan perangai buruk kita yang dulu. Sebenarnya orang ni tak ada kena-mengena pun dengan kita. Yang berhak untuk mendapatkan kebaikan itu Allah. Allah yang izinkan kita jadi baik. Bukan orang. Orang tak ambil tahu pun pasal kita. Dia tak ada pun nak ajak kita jadi baik ke apa. Malah dia kutuk lagi ada.
Allah Ta'ala dulu kita tak bertudung, sekarang bertudung. Dulu kita tak berjaga aurat, sekarang jaga aurat. Dulu tak jaga solat, sekarang jaga solat. Sekarang Allah yang bagi buat baik tu. Yang sibuk online, sibuk kenapa? Kan? Sebab urusan kita dengan Allah. Maka kita berterima kasih dengan Allah sebab Allah masih bagi peluang kita berbuat baik. Jadi Allah dah bagi peluang kita buat baik. Maka buatlah baik itu. Sebagaimana Allah dah bagi peluang kita buat baik. Memang kalau nak dikenang kejahatan kita banyak. Itu baik. Mengenang kejahatan, merenung kesilapan sebagai satu muhasabah untuk perbandingan dulu dan sekarang aku macam mana. Ya Allah, dulu lihat aku nak dengar kuliah ni. Sekarang 1 jam pun aku steady dia boleh dengar. Ya Allah, baiknya Engkau ya Allah bagi peluang aku dengar kuliah. Ya Allah, baiknya Engkau ya Allah bagi peluang solat awal waktu. Dulu aku nak solat awal waktu, kelang kelibut aku. Sekarang ni ada ruang solat awal waktu. Terima kasih ya Allah. Kan tumpukan terima kasih lah ke Allah. Ya Allah, dulu ni ya Allah, tak ada siapa ambil berat tentang aku. Sekarang ni dengar tengok kuliah, terasa diri tu dihargai. Terasa diriku dihargai semula. Dengan ada orang take care pasal aurat. Nampak? Nampak tidak? Orang take care pasal solat. Ini yang berlaku. Ustaz, contoh kalau orang suka stalker kita cerita pada suami, lepas tu suami bermasa muka dengan isteri kanan baik, sedangkan isu cuti dengan family suami ada sekali jadi sampai isu macam mana nak hadapi Ustaz. Inilah dia Puan Nurul. Sekarang ni cakap dengan suami, bagi tahu macam ni. Kenapa kita ambil kata orang luar? Kenapa kita tak kukuhkan yang dalam? Ini saya kata tadi. Yang penting adalah dalaman. Kenapa sibuk dengan luaran? Sekarang hubungan dalaman tu boleh dikuatkan. Kenapa nak rosakkan dalaman dengan hal luaran? Nampak tidak? Jadi, kita pun dah hadapi ni, hadapilah dengan menguatkan dalaman balik. Kuatkan balik. Kita counter dengan kebaikan sebab Allah dah baikkan kita. Maka kita jawablah dengan kebaikan pada suami. Bang, kenapa kita nak ambil masalah dengan kata orang luar? Saya dengan abang, kita berdua okey. Kenapa nak libatkan orang luar? Contoh, melainkan hubungan kita tak okey. Hubungan yang lemah, dia akan termakan dengan kata-kata orang luar. Walaupun kata-kata itu sekadar fitnah. Ini yang banyak berlaku. Sebab dia tak rasa rumah tangga ni anugerah Allah. Allah dah bagi rumah tangga, jagalah baik-baik. Bukan senang-senang nak runtuh dengan kata-kata orang luar. Mudahnya, dengar tengok orang luar sikit, stalker cerita sampai kita sebagai suami dah lemahnya kita. Itu isteri kita. Patut kita tahulah isteri kita macam mana. Maksudnya kita tak tahu lagi isteri kita macam mana. Tu suami kita. Patut tahulah suami kita macam mana. Ni kita dengar buah orang luar. Wah, Imam kalau buah orang luar pun sampai, dia cerita pasal buruk suami kita, kita pun jawab, ya memang suami aku buruk. Kau dah kenapa? Memang dia buruk. Kau ada masalah? Yang buruk dengan kau ni. Sibuk nak tengok buruk orang kenapa? Tajasus. Tahu tak berdosa? Aku tahu dia tu buruk macam mana. Habis tu, kau duduk dengan dia lagi. Siapa kata duduk dengan dia? Allah yang beri aku kekuatan untuk duduk dengan dia. Dan ada kebaikan yang ada di sebalik keburukan itu. Apa dia? Dengan aku bersabar atas keburukan, dapat apa ada? Apa masalah kau? Kadang-kadang kena jawab juga. Fitnah. Ini fitnah. Cerita orang luar pun dapat. Kita orang dalam dah mula bersangka dengan hari-hari kita bersama. Sekali saja, 2 kali saja, 3 kali saja sangkaan datang, habis. Pam, roboh. Masya Allah. Hari-hari kita ngadap dia, tidur sekali dengan dia. Tiba-tiba orang luar sekali cakap, 2-3 kali cakap, ni aku ada bukti ni, aku ada bukti. Dah, tujuan kau ni untuk apa cerita bukti ni? Ya, okey, katalah bukti ni betul. Untuk apa? Untuk kau tengok rumah tangga aku ranap. Itu je. Jangan. Kalau kau nak ranapkan rumah tangga aku, pergi bawa ke mahkamah. Habis cerita. Alang-alang. Pergi report kat Hakim. Hakim panggil hang nanti lagi. Nampak? Ni geng Joyah Sport ni. Geng Joyah Sport ramai. Hati-hati. Joyah dan PA hati-hati. Ada di mana-mana. Sentiasa nak melihat keburukan kita.
Tapi dengan ayat ini, buat baiklah dengan suami itu. Wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Bagaimana Allah buat baik dengan kita. Allah buat baik dengan kita tidak? Buat baik. Jadi, janganlah tengok keadaan orang, tapi tengok bagaimana Allah dengan kita. Ini satu ayat yang bagi saya inspirasi yang cukup kuat. Allah Akbar. Farafatullah. Wa imma kalau ada bukti pun dia tunjuk. Ya, memang dah terbukti. Ya, memang terbukti. Nak cakap apa lagi? Dah terbukti dah isteri aku jahat. Dah, memang isteri aku jahat. Nak cakap apa? Sekarang ni aku bukan terima sebab dia jahat ke baik. Sebab Allah bagi dia kat aku. Aku terimalah. Kalau agak aku tak terima, aku pergi mahkamah. Aku minta cerai. Habis cerita. Hanya nak sibuk kenapa? Itu je ayat dia. Kita ni, kalau dah tak, jangan timbulkan polemik, konflik. Kalau agak tak nak, pergi mahkamah. Habis cerita. Selesai. Tak payah cakap. Kau ni cakap ni, jom ikut aku pergi mahkamah. Orang yang banyak cakap ni macam ni. Saya ni nak streskan sikit, nak tekankan sikit pasal rumah tangga ni. Puan Siti Nurul. Panggil orang tu, jom aku bawa pergi mahkamah jom. Kau jadi saksi aku boleh? Kau ceritakan buruk. Jom. Aku nak buat kau jadi saksi, sebagai saksi kepada keburukan suami aku ke, keburukan isteri aku ke. Jom. Kalau nak, buat cara nak. Kalau tak nak, buat cara tak nak. Selesai. Tak payah nak ada hal-hal berbangkit dalam rumah tangga ni. Tak payah. Baru tahu inikah keburukan. Baru tahu. Alah, tak payahlah nak buat terkejut. Dah kamu terima dia dengan keburukan kan? Bukan kahwin dengan malaikat. Tahu dah, anytime dia boleh buat buruk. Soalan dia adalah, kamu boleh tak buat baik dengan dia? Kalau tak boleh, okey, serah balik. Saya tak boleh buat baik dengan dia. Tak tahu. Saya dah tak boleh. Dia maksimum lah, tak boleh lah saya nak buat baik dengan dia. Kenapa? Sebab tak ada kebenaran pada Allah, tak gerakkan. Wallahualam, tak tahu. Nak pergi mahkamah, bincang, bagi tahu. Saya dah tak boleh, saya nak bubarkan perkahwinan ni. Dah. Jalan penyelesaian ada. Jangan nak tambahkan perkara-perkara yang tak ada titik. Jadi sama. Jadi ada satu pasangan ni lagi. Dia berubah, si isteri berubah jadi baik. Wallahi, berubah jadi baik. Suami masih lagi dengan perangai lama. Tapi dia cakap satu benda, Ustaz, saya sebenarnya dulu macam suami itu sama. Kami sama je. Tinggal lagi saya sekarang Allah bagi daya, saya nak berubah. Soalan, saya juga dulu macam tu. Jadi kenapa saya tak boleh terima macam tu? Tu diri saya yang dulu tu, Ustaz. Dia cakap macam tu, okey puan, okey lah. Kalau puan terima keburukan saya, ya, memang saya dengan dia dulu macam tu lah. Cuma sekarang ni saya berubah jadi baik. Jadi saya doakan Ustaz, mudah Allah bagi daya kat suami saya. Okey lah. Clear. Ustaz, kalau orang suka bercakap belakang kita, memang layakkah? Yang layaklah tempat dia kat di belakang je kan? Nama pun cakap belakang. Sebab tu kalau nak cakap depan-depan, bukan kata Lin Alina, tak payah kata Puan Lin, saya pun ada. Ni saya tengah handle isu cakap belakang. Memang saya cari. Tapi biar dia kat belakang lah. Tapi satu perkara, orang cakap belakang mengumpat pahala kat kita. Pahala kat kita. Tengok Allah jaga orang beriman. Orang mengumpat pasal kita, kata buruk pasal kita, tahu apa jadi? Pahala orang tu bubuh kat kita, dosa kita pindah kat dia. Katalah dia cerita pasal dosa kita. Puan Lin, dia cerita pasal dosa kita ni. Oi, hang tahu tak Lin ni dulu contoh. Dia ni sakan buat dosa ni, pam cerita. Kita ni memang nak bertobat dengan Allah. Tengok Allah punya maha kaya. Orang yang bercerita dosa orang di belakang dia, ingat, Allah akan bawa dosa orang tu bubuh kat dia. Dan pahala orang tu bubuh kat dia. Itu dia panggil muflis. Orang yang bercerita pasal dosa orang belakang-belakang, dia akan muflis semuflis-muflisnya. Tengok Allah nak jaga. Jangan takut. Habis Ustaz, orang tahu dah orang cerita belakang dosa saya Ustaz. Cerita dosa tapi tak ada dosa. Kenapa Ustaz? Sebab dosa tu telah ditransfer ke orang tu. Orang yang bercerita dosa kita itulah yang menanggung dosa kita. Khalas. Pahala orang tu, dia sedekah 10 juta, bubuh kat kita. Semua pahala orang tu kat dia.
Sebab tu hati-hati kata tentang orang. Jangan sampai kita berkata tentang orang, sia-sia amalan kita. Semua hidup habis amalan. Punya Allah jaga aib. Habislah ya Allah. Habis. Bayangkan kita cerita dosa orang. Kita konon-konon nak cerita pasal dosa orang. Kita tak suka dosa orang tu. Bila kita cerita pasal dosa orang, memang dia buat dosa. Dia buat dosa tu. Kemudian kita cerita pasal dosa orang tu dekat kawan dia ni. Berdua. Dosa orang yang kita cerita tu bubuh kat kita. Ya Rabbi. Ya Allah, takut saya. Kalau dia buat dosa-dosa besar. Lagi besar dosa orang tu, lagi kita tutup mulut. Sebab apa? Aku takut dosa dia transfer ke aku. Jangan. Aku tak nak cerita pasal dosa dia. Kadang tak pasal-pasal dosa besar dia transfer ke aku. Habis. Lebur, habis. Orang tak nampak benda ni. Sebab tu orang yang suka bercerita hal orang ni, hati dia tak senang. Sebab dosa. Banyak dosa masuk. Buat penat ni sembahyang. Betul. Habis. Bus. Habis. Sebab tu hati-hati jemaah sekalian. Ni kata Nabi kata, falyakul khairan aw liyasmut. Tak kisahlah perangai kita pun, kita tak marah pun sebab memang dia dah ambil dosa. Walaupun betul apa yang kita buat. Katalah perangai kita. Katalah perangai itu betul jahat. Tapi bila perangai jahat itu, orang cerita pasal jahat kita, memang betul pun kita perangai betul. Jahat sungguh ni. Orang yang bercerita pasal jahat tu, jahat kita ni transfer ke dia. Bahaya, jangan. Kita cerita pasal jahat orang tu. Taubat tak taubat, orang tu nombor 2. Itu dia punya cerita. Ni, bahagian orang yang bercerita jahat orang. Orang yang bercerita jahat orang, dengan erti kata mengumpat jahat orang, automatik jahat orang itu bubuh kat kita. Tengoklah jahat apa dia buat. Automatik dapat kat kita. Oh, bahaya. Sebab tu janganlah termasuk dalam golongan yang muflis jemaah sekalian. Dengar saja, tutup cerita, lari lah. Sebab kita penat buat amalan, tak ada pahala, tiba-tiba tak ada, muflis. Jangan suka cerita hal orang. Sebab apa? Pahala kita habis. Punya Allah nak jaga. Bagaimana nak menahan diri terangkat dalam orang yang sedang mengumpat, Ustaz? Senang je. Terus lari. Puan Rubi'ah, macam lari, senang je. Lari je. Ataupun, aku tak nak ambil pahala. Kalau boleh cakap terus-terang, cakap je. Aku tak nak ambil pahala aku. Dah. Ataupun jangan sampuk satu pun. Diam. Ya? Jangan sampuk apa pun. Buat tak tahu. Kita nak lari tak boleh. Tapi kita buat tak tahu lah. Istighfar lah. Ayat itu je. Bercerita pasal dosa orang tu bubuh kat kita. Itu saja. Cerita pasal dosa orang tu bubuh kat kita. Hati-hati. Oh, bahaya. Baik, itu saja. Jadi senang jemaah Allah Ta'ala, itu saya perkongsian kita pada pagi yang penuh barakah ni. Dan segi Al-Quran dan kehidupan, moga-moga ada manfaatnya perbahasan kita, insya-Allah. Kalau kita dengar Ustaz, sama Tuan Nizam, Tuan Muhammad Izam, dengar jangan nyaut. Jangan menyaut lah. Jangan mengiyakan. Ataupun kalau boleh berpalinglah. Kalau tak boleh lari, istighfar. Jangan nak sambung, jangan nak soal, jangan apa-apa. Close case. Habis. Baik. Jadi itu saja. Mohon ampun maaf daripada saya atas segala kekurangan, terkasar kata, kurang bicara. Hanya Allah Ta'ala sajalah yang mampu menyempurnakan perbahasan kita pada pagi yang penuh barakah ni. Terima kasih kepada pihak penganjur, Encik Zul dan semua jemaah surau An-Nur Fasa 3 Bandar Selatan. Moga-moga Allah rahmati kita semua dan kita bertemu lagi pada siang akan datang. Aku lu qouli hadza wa astaghfirullah azim li wa lakum. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tangguh dengan tasbih kafarah dan surat Al-As. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana fi khusr illa allazina amanu wa amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Wallahu a'lam bisawab. Takbir. Allahu akbar.